Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan kepada, yang terutamanya kepada siapa dah nama dia, DJ Anwar dan juga Cik Madiana, saya nak terangkan hari tu yang apa yang saya kongsi tentang train the trainer hari tu. Jadi saya cuba buat dengan seringkas, sepadat yang mungkin. Okay, yang pertama sekali, train the trainer, kita kena faham bahawa kita nak train the trainer, kita adalah master trainer yang melatih trainer. Dalam bahasa Melayunya, kita adalah jurulatih yang melatih jurulatih. Dan jurulatih itu pula melatih orang lain. Itu yang kita kena faham dahulu. Jadi, untuk jurulatih, sebelum mereka nak melatih ahli-ahli mereka di dalam kelas, mereka perlu tahu dahulu apa yang nak dilatihkan tu. Sebab apa yang kita belajar dekat sini 5T ni, 5T, tampil, terang, tunjuk, tegur dan taksir, itu adalah cara mengajar, bukannya apa yang diajar. Apa yang diajar, jurulatih kena tahu dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang mengendalikan train the trainer ni, iaitu kita. Kalau di negara barat tu, dia orang panggil master trainer. Jadi di sini mungkin boleh dialih bahasa menjadi jurulatih utama, macam itulah. Maka tugas kita adalah untuk melatih jurulatih macam mana nak melatih orang. Maksudnya kita punya pengetahuan perlu lebih daripada mereka yang melatih itu. Kita kena tahu apa yang nak dilatih dan kita kena tahu cara macam mana jurulatih patut melatih orang. Itu yang pengenalannya. Mungkin perlu difikirkan sebentar. Jadi saya akan terus kepada apa yang saya buat hari itu, iaitu Train the Trainer siri 28 ucapan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada sisipan yang saya beri hari itu. Pertama sekali, untuk kita nak melatih, objektif kita kena pastikan dahulu apa benda yang kita nak jurulatih yang hadir pada hari itu capai, bawa balik. Memang ada banyak kan? Jadi apa benda yang paling utama sekali? Maka di sini saya tetapkan dan saya minta ahli-ahli jurulatih yang hadir pada hari itu bahawa objektif kita pada TTT hari berkenaan adalah, pertama, kita nak mahir melatih orang. Maksudnya cara kita mengajar tu berkesan. Bukan sekadar orang kata main ajar je. Apakah cara yang berkesan? Itu yang pertama. Kedua, kita nak mahir jenis ucapan tu. Ini sepatutnya di cover sebelum ni lah. Akan tetapi bila saya melatih tu, saya tanya ramai orang, tahu tak 14 jenis ucapan ni? Hampir semua tak tahu. Maka kita cover dua benda lah, ya? Tapi perlu diingat, yang paling utama sekali adalah mahir latih. Okey, itu objektifnya. Saya cadangkan tuan-tuan dan perempuan gunakan objektif yang akan sama. Yang paling penting sekali adalah mahir melatih. Mahir melatih menggunakan konsep 5T. Itu yang paling penting sekali. Yang kedua ni, mahir jenis ucapan. Sepatutnya mereka yang datang tu dah tahu dah jenis ucapan apa. Dalam kepala dia orang dah, tak perlu baca buku dah. Itu yang sepatutnya. Okey. Itu mengenai objektif. Seterusnya saya nak pergi kepada 5T yang saya ajar pada hari yang tersebut. Apa yang saya ajar, kita ada 5T. Tuan-tuan dan perempuan patut tahu apa itu 5T, tak perlu baca buku apa semua. 5T yang kita ada adalah, pertama, tampil, terang, tunjuk, tegur dan juga taksir. Untuk TTT kita ni, kita tak boleh cover semua. Memang tak boleh satu hari. Sangat mencabar. Jadi saya ambil keputusan, saya nak fokuskan kepada yang kedua dan ketiga sahaja, terang dan tunjuk. Kerana terang dan tunjuk inilah pendapat saya jurulatih kita amatlah kurang tahu dan juga mahir bab ini. Baik? Jelas Okey. Jadi terang dengan tunjuk ni, kalau tuan-tuan dan perempuan boleh tengok di sini, ada 3 kolom kan? Ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, ini sebelum kita menerangkan itu, apa kita perlu buat. Yang kedua, semasa kita membuat aktiviti tersebut, apa yang kita kena buat. Dan ketiga, selepas. Maksudnya selepas kita buat terang tersebut, apa yang kita perlu buat.
Maksudnya sebelum, semasa dan selepas. Saya pergi terus kepada terang. Apakah itu terang? Terang ni maksudnya bagi tahu. Sebagai contoh, saya nak cakap, saya nak ajar anda cara nak buka penutup maka. Cara nak buka penutup maka adalah, pertama, kita pegang penutup maka itu. Kedua, kita tarik. Dan ketiga, kita pisahkan maka dan penutup itu. Maknanya saya bagi tahu, saya tak tunjuk pun. Saya bagi tahu guna mulut saya, ada penerangan dia, ada step dia, 1, 2 dan 3. Itu terang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok dekat sini, saya highlight kan, sebelum terang tu, apa yang perlu kita ada. Dekat sini, sebelum kita nak menerangkan sesuatu ke orang lain, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlulah tahu benda apa yang kita nak terang tu. Mustahil lah kan, kita nak bagi tahu seseorang yang kita pun tak tahu. Tak masuk akal. Jadi ini pun salah satu ruang penambahbaikan juga untuk jurulatih kita. Mereka datang, dia orang ingat melatih sama-sama, tapi apa yang dia buat sebenarnya bukan melatih, tetapi belajar bersama-sama. Cuma jurulatih tu duduk kat depan, baca daripada buku ataupun mereka berborak apa semua. Itu bukan melatih, itu berkongsi namanya. Untuk melatih, pertama sekali anda kena tahu ada ilmu pengetahuan tentang apa yang nak diajar. Itu yang pertama. Dalam konteks TTT saya, maksudnya daripada 14 siri ucapan itu, kalau saya nak sampaikan latihan 14 siri ucapan, saya dah tahu dah apa cara nak buat 14 siri ucapan ni, apa elemen dia, apa dia, cara-cara nak gunakan dia. Itu dah dalam kepala saya dah. Baru saya boleh terang. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masa kita nak terangkan tu, saya cadangkan kita ada beberapa tips yang saya beri di sini. Yang pertama, tepat. Tepat. Apakah itu tepat? Tepat tu maksudnya kita beritahu benda yang betul, definisi yang betul. Kita petik daripada rujukan mana-mana. Yang paling cantik sekali, petik rujukan daripada buku siri 28 ucapan lah. Jadi jangan kita cakap pendapat saya, ataupun kita main-main cakap saja. Benda itu adalah tepat. Sebagai contohnya, ucapan akhbar adalah ucapan yang disampaikan oleh seseorang berhadapan dengan wartawan untuk memberitahu sesuatu yang penting. Itulah definisi. Itu pertama. Kedua, tumpu. Tumpu tu maksudnya tuan-tuan dan puan, masa kita nak mengajar sesuatu, kita tumpu kepada satu ataupun dua perkara saja. Jangan bila kita nak ajar siri 28 ucapan, membuat sidak akhbar, kita pun nak ajar juga cara suara yang mendalam, gerakan tangan, cara berdiri yang betul. Pendapat saya, jurulatih patut ada kebijaksanaan macam mana nak memfokuskan dia, dan mungkin sedikit saja untuk kita ulas perkara-perkara yang tak berkaitan dengan modul yang kita nak ajar itu. Itu yang kedua, tumpu. Yang ketiga, saya tulis di sini tadika. Ada beberapa orang, terutama yang berusia, kurang gemar akan perkataan tadika ni, macam membudak-budakkannya. Dan pendapat saya, tadika ini, maksud saya nak mengatakan bahawa kita sebagai jurulatih, kita kena terangkan benda itu mudah, senang, macam kita pergi tadika ABC. Ini sebab itulah untuk nak buat tadika ni, ada orang dia akan gunakan teknik ABC. Apakah itu? A adalah air, B adalah baca, C adalah ni, ABC sebagai contoh macam tu. Ataupun boleh juga gunakan gambar raja, ataupun boleh juga gunakan gerakan tangan, apa-apa sajalah. Ini memerlukan sedikit kreativiti. ABC. Keempat, tatih. Tatih ni maksudnya macam budak-budak kan, jalan tatih. Kita jurulatih, kadang-kadang kita dah mahir sesuatu dan kita dah tahu benda tu, kita rasa senang. Tetapi mereka yang datang itu, buat pertama kalinya diorang nak belajar sesuatu, mereka rasa sukar. Maka untuk memudahkan mereka untuk belajar, masa kita terang tu, kita kena bertatih, buat secara perlahan-lahan. Sebagai contoh, saya nak menerangkan cara ucapan akhbar. Saya nak terangkan definisi dia, saya kena perlahankan saya punya pergerakan suara. Ucapan akhbar adalah ucapan yang kita berikan kepada wartawan untuk memberitahu sesuatu
yang penting. Maksudnya saya bertatih. Nak ulang balik pun tak apa. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, untuk nak terang, semasa terang tu tuan perlu buat dia secara tepat, tumpu kepada apa yang nak diajarkan, mudahkan dia macam tadika, dan juga bertatih buat perlahan-lahan. Ya. Selepas anda menerangkan itu, ini anda kena tanya mereka. Sebagai contoh, tanya mereka balik macam ucapan akhbar tadi kan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, apakah itu ucapan akhbar? Tanya macam tu untuk nak semak kefahaman dia orang. Kalau ada yang jawab, maksudnya dia orang dah faham. Boleh pergi kepada tunjuk. Tunjuk ini pun adalah sesuatu yang pendapat saya amat kurang di kalangan jurulatih kita. Apakah itu tunjuk? Tunjuk itu maksudnya kita buat. Bukan tunjuk macam ni, tetapi tunjuk melalui pergerakan, perbuatan yang betul yang kita terang sebentar tadi. Okey? Untuk tunjuk tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi kepada tunjuk, saya cadangkan kita ada buat dua benda, iaitu ternak dan juga tumpat. Apa itu ternak? Ternak ni saya fikir sebab nak samakan TTT lah. Ternak ni maksudnya, sebelum kita datang kelas tu untuk melatih, kita dah ada banyak dah contoh-contoh yang kita nak gunakan. Sebagai contoh, saya nak ajar sidang akhbar. Sebelum saya datang lagi, saya dah tahu dah. Okey, saya ada 3 contoh sidang akhbar. Sidang akhbar mengenai penjenayah, penganas LTTE sebagai contohnya. Sidang akhbar mengenai gosip artis, dan juga sidang akhbar mengenai mungkin kejayaan pasukan kita mengungguli Sukan C sebagai contohnya. Jadi saya dah siap-siap, dah ada dah saya punya isi-isi ataupun demo yang saya nak tunjukkan tu. Ya? Itu pertama. Kedua tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan kita nak mengajar ni masa ni singkat, contoh itu perlu tumpat. Tumpat tu maksudnya, kalau nak buat sidang akhbar, kita satu sidang akhbar tu biasanya 5 hingga 7 minit sebagai contohnya. Kalau sidang akhbar yang ringkas mungkin 3 hingga 5 minit. Tapi kita sebagai jurulatih kena ada kemahiran tumpatkan lagi. Buatkan dia dalam masa mungkin 30 saat. Sebagai contoh, sidang akhbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membuat sidang akhbar tentang penangkapan 2 adun di Melaka yang terbabit di dalam LTTE. Mereka ditangkap di Melaka pada jam 2 pagi oleh pasukan komando kita. Ada sebarang soalan? Ya, soalan? Dia tanya, saya jawab. Terima kasih soalan. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa pihak PDRM tidak akan berkompromi atas sebarang individu yang menyokong pasukan penganas. Sekian, terima kasih. Dah, habis. Itu tuan-tuan, apa yang saya buat adalah saya tunjuk contoh, satu contoh. Dan contoh itu perlu benar. Apakah itu benar? Benar tu maksudnya adalah contoh itu perlu sereal yang mungkin, sebenar yang mungkin. Kalau nak buat sidang akhbar, buat betul-betul daripada A to Z secara tumpat, ringkas. Tetapi A to Z nya bersambung. Apa yang kita tak nak adalah, lihat saya buat sidang akhbar. Assalamualaikum, saya nak menyampaikan satu sidang akhbar. Nampak tak? Saya buat sidang akhbar, itu pembukaan saya. Seterusnya saya cakap pula, satu penangkapan sudah dibuat di Melaka pada jam 2 pagi. Itu saya punya penerangan. Itu contohnya, saya buat satu tunjuk yang tak benar. Maksudnya saya buat sidang akhbar, dalam masa sama saya pun ulas juga. Saya sarankan kita tak ajar jurulatih kita buat macam tu. Kerana apa? Kerana hadirin tak dapat nak tengok balik macam mana nak buat benda tu dengan sebenar-benarnya. Mereka tak boleh nak mengalaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan jurulatih saya lihat mereka tak tunjuk pun. Apa yang mereka buat adalah mereka bagi tahu, awak buat je lah macam ni, awak buat je lah macam tu. Itu yang pada saya peringkat yang paling minimum lah. Kalau boleh kita nak elakkan perkara macam itu. Itu bukan, itu dah confirm bukan namanya melatih. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, ini juga sangat penting, sama juga dengan tahu ini. Contoh kena benar, sebenar-benarnya. Ya, itu kita kena tekankan. Bawah ni saya cakap kena tabah. Tabah ni maksudnya kita bagi satu contoh tak cukup, orang tak faham. Bagi contoh kedua, bagi contoh ketiga. Tanya lagi,
Faham ke tak? Kalau tak faham, ulang balik contoh. Sebab tu perlu kita ternak banyak contoh. Tuan-tuan dan puan, sebab kita nak mereka betul-betul faham. Bila dah faham, kita tinjau. Tinjau ni lebih kurang sama macam tanya, tetapi tinjau ni soalan yang lebih direct dan lebih ada isi. Sebagai contohnya kita tanya, okey, ada 4 langkah untuk buat sidang akhbar. Apa 4 langkah tu? A, apa dia langkah? A, ada tahu? Mungkin ada orang jawab. Lepas tu tanya pula, langkah kedua apa? Langkah ketiga apa? Langkah keempat apa? Kalau bila kita dah tinjau, semua ahli dah faham dan dah boleh jawab apa soalan kita tu tanpa kita bagi hint, maksudnya kita boleh simpulkan bahawa mereka dah faham apa yang kita ajarkan. Selesai 50% tanggungjawab kita. Selepas itu dah habis tinjau, diorang boleh jawab apa yang kita ajarkan, barulah boleh pergi kepada latihan amali. Suruh mereka buat. Masa mereka buat tu, kita boleh tegur dan juga taksir. Tegur dan taksir tak di cover dalam TTT ni sebab tak sempat. Itulah tuan-tuan dan puan-puan 5T. Yang penting saya sarankan jangan cover semua, cover terang dan tunjuk sahaja. Dan boleh gunakan poin-poin ni lah, dan tuan-tuan boleh modifikasi ikut keperluan masing-masing. Boleh? Kenapa? Perlu dia pause tadi. Lah you ke? Dah. Saya kena cut. Kena kat kat mana? Tak tahu. Ni yang dia cakap tadi. Mana tak kenapa dia tiba blank. Cuba tengok, pause balik, tutup balik. Bang rasa dia tak pause, cuma